Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini saya berhasrat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan satu topik, iaitu keadaan di mana pesakit-pesakit sering mendapatkan rawatan tapi tak juga sembuh, ya tuan-tuan puan. Jadi sebenarnya ada sebab ya kenapa bila kita mempunyai gangguan gaib, sama ada sihir, santau, saka ataupun gangguan-gangguan jin, ya, tempelan-tempelan jin pada kita, sukar kita mendapat kesembuhan. Ya, yang pertamanya tuan-tuan puan adalah sangat mudah, simple, iaitu kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala inilah ya yang maha berkuasa, yang menentukan segala-galanya. Malah kita ni disihir, kita ni diganggu pun atas izinnya juga, dan kalau kita sembuh nanti pun atas izin Allah juga. Jadi apabila kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan, dengan meninggalkan apa orang kata tu, dengan meninggalkan apa yang telah diwajibkan ke atas kita, maka secara automatik kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu, dan pasti kita akan susah untuk mendapat kesembuhan. Jadi macam mana caranya tuan-tuan puan untuk kita mengelakkan faktor yang pertama ni daripada terus menghalang kita daripada mendapatkan kesembuhan, adalah dengan kita menjaga amalan-amalan kita, laksanakan yang wajib, dan cuba paksa diri kita untuk melaksanakan juga ya amalan-amalan sunat. Ya, walaupun kita rasa berat dan sebagainya, mungkin mula-mula kita tak biasa ya. Apa orang kata, cuba perbanyakkan amalan-amalan sunat tu ya untuk mendapatkan keredaan Allah. Kerana apa tuan-tuan puan, sekiranya kita jauh daripada redha Allah, maka sudah pasti kita akan susah untuk mendapat kesembuhan atas semua gangguan-gangguan ataupun masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Itu ya yang pertama, di mana kita ni jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan, ramai pesakit yang saya jumpa, mereka ni sebenarnya mereka mengharapkan kesembuhan daripada perawat. Ini pun satu masalah juga. Bahaya kerana apa? Bahaya kerana kita boleh tergelincir ya untuk menjadi syirik sekiranya kita terlalu berharap kepada perawat. Kenapa tuan-tuan puan? Perawat ni sebenarnya, kami ni hanya membantu tuan-tuan dan puan untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, 20% saja sebenarnya peranan perawat ni. 80% lagi adalah daripada diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, kami hanya boleh membantu untuk mendoakan tuan-tuan dan puan-puan, berikhtiar, tapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya. Jadi apabila kita ni jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada sesetengah pesakit tu dia sebenarnya dia malas nak beribadat, dia malas nak berbuat amal, dan dia lebih suka mungkin mencari perawat-perawat ya. Tak kisahlah ya macam mana pun janji sembuh ya. Dan ini yang kita khawatir kerana apa tuan-tuan puan? Khawatir kita takut jadi fitnah. Bagaimana apabila pesakit ni datang ya, dia mengharap kesembuhan ya, harapannya tu amat tinggi. Malah ada setengah pesakit tu ya sanggup beri berapa saja ya asalkan dia sembuh ya. Sebenarnya tak macam tu tuan-tuan puan. Ya, kita perawat-perawat ni hanya bantu doa sahaja. Macam kami ya, anak-anak murid guru saya, kita membantu orang pun ya secara ikhlas, kita tak ambil bayaran pun, kita tak kenakan charge pun. Kerana apa? Ini kita anggap adalah sebahagian daripada khidmat kita, khidmat kami kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga khidmat kami ini mendapat perhitungan dan juga perkiraan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Ya, dipandang juga amal ibadat kami ni ya, sumbangan kami ni kepada umat baginda. Nah, itu kami macam itulah ya. Jadi bila pesakit ada, sebab apa saya sebut macam tu tuan-tuan dan puan, sebab ada setengah pesakit ni bila dia datang, bila dia tanya, minta maaf saya nak tanya bagaimana dengan kos rawatan ya, dia kata bila kita jawab, oh kita tak kenakan sebayang bayaran. Oh, ini kalau macam ni belum tentu jadi ni, dia kata. Jadi bila belum tentu jadi tu, masya-Allah tuan-tuan dan puan, mana-mana perawat pun ya, semuanya berdoa pada Allah, semuanya berikhtiar dengan apa cara sekalipun untuk mendapatkan kesembuhan yang akhirnya akan ditentukan oleh Subhanahu Wa Taala juga ya. Jadi
tak dapat tidak, kita sendiri yang sakit ni tak boleh jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Perbanyakkanlah amalan sunat, moga-moga kita lebih dekat dengan Allah, ya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua pula adalah yang menghalang kita daripada mendapat kesembuhan. Kemungkinan besar ada di kalangan kita, ya, ada terbuat dosa ataupun secara tidak sengaja telah berlaku zalim kepada lain-lain individu, mungkin secara sedar ataupun tanpa sedar, tanpa kita perasan, ya, kita telah menzalimi dan menyakiti orang lain, yang mana mungkin orang yang telah dizalimi ini telah berdoa kepada Allah, dan mana mungkin doanya telah dimakbulkan, yang mana sehingga menyebabkan Allah mengizinkan berlaku sesuatu penyakit ataupun masalah ataupun gangguan ke atas kita sebagai sebahagian daripada kifarah ke atas dosa yang telah kita lakukan tu. Jadi ini pun salah satu faktor juga, ya, yang menghalang kita daripada mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah ni? Jadi ada baiknya tuan-tuan puan, kita muhasabah diri kita, cuba kita kenang balik segala dosa-dosa kita, ya, dengan manusia. Ada tak kita terbuat silap sesama manusia-manusia yang lain, dengan suami kita, dengan pasangan isteri kita, dengan ibu bapa kita, ya. Sebab apa tuan-tuan puan, sekali kita ada melakukan dosa-dosa dengan manusia lain ni sangat cepat, ya, untuk Allah hijab doa kita. Sebagai contoh, pernah saya jumpa satu kes di mana seorang isteri ini yang sering kerasukan, diganggu oleh jin. Dan apabila saya pergi ke rumah dia untuk merawat, doa-doa saya dan ikhtiar saya itu telah terhijab, ya. 3 kali saya ulang dan tidak memberi sebarang kesan pun ke atas wanita tu, yang mana akhirnya saya ajak suami dia keluar dan saya berbincang, dan daripada perbualan tu saya tahu suami dia menyimpan marah, ya, menyimpan apa orang kata, ada sedikit terguris hatilah, ya, dengan perkataan yang diluahkan oleh isteri dia tu. Jadi saya nasihatkan supaya dia maafkan isteri dia dan redha dengan isteri dia, kerana itu boleh membantu isterinya mendapat kesembuhan. Setelah suami itu bersetuju, dia kata, ya, saya maafkan isteri saya dan saya redha dengan dia, ya Allah. Kami masuk dan kami mulakan rawatan. Belum sempat apa orang kata kita habis pembukaan untuk sesi rawatan tu pun, isteri dia terus sudah memberi reaksi terhadap rawatan yang kita buat. Jadi itu tuan-tuan puan, sebagai satu contoh di mana hijab ni, ya, hijab dosa dengan manusia ni sangat memainkan peranan dalam menentukan kita sama ada berjaya ataupun tidak mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak dapat redha Allah, pastikan kita dapat redha suami, pastikan kita dapat redha daripada ibu bapa kita dan guru-guru kita, ya. Itu faktor yang kedua. Seterusnya, faktor yang ketiga pula adalah yang mana boleh menghalang kita daripada mendapat kesembuhan adalah pegangan kita sendiri, ya, tuan-tuan puan. Kadang-kadang, ya, kita ni bila sudah diganggu secara gaib bertahun-tahun, kadang-kala akan timbul satu keadaan di mana kita taksub, ya, kita taksub kepada kuasa-kuasa mistik ni, yang mana kadang-kadang tanpa kita sedar kita terlalu taksub sehingga membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar, kita mengakui bahawasanya Allah itu Maha Berkuasa, tetapi dalam tindakan dan dalam kita punya pegangan adalah kita beranggapan bahawasanya makhluk-makhluk tertentu ini mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Dan ini dapat kita lihat bila mana ada di kalangan pesakit-pesakit, ya, mereka akan mengatakan, oh, sihir daripada negara A, daripada negara B, negara C ni kuat, ya, ataupun sihir jenis A, sihir jenis B, sihir jenis C ni sukar untuk disembuhkan, ya. Ataupun ada juga, ya, setengah pesakit dia kata perawat A, perawat B, perawat C ni yang ni bagus, yang ni kurang bagus, ataupun kaedah-kaedah rawatan, kaedah A ni lebih bagus berbanding kaedah B dan sebagainya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan puan. Kita kena ingat, ya, untuk dapat kesembuhan ni, dia kunci kesembuhannya hanya satu saja, Allah sahaja. Apa juga yang kita lakukan adalah untuk mendapat keizinan Allah agar kita diberikan kesembuhan. Harus kita ingat, ya, tuan-tuan puan, ya, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dulu, ya, pernah merawat satu pesakit yang disengat oleh binatang berbisa hanya dengan menggunakan air kosong dan juga
surah Al-Fatihah sahaja. Jadi kalau kita ni terlalu taksub, ya, taksub kepada kayu, taksub kepada garam, taksub kepada limau, kita taksub kepada macam-macam lah, ya, taksub kepada jin, taksub kepada hantu-hantu dan sebagainya, sudah pasti kita susah untuk mendapat kesembuhan. Harus kita ingat, harus kita pegang, jangan kita salah pegang, ya, apa tu, kepercayaan kita tu. Kadang-kadang kita tahu Allah tu, memang kita mengakui Allah itu Maha Kuasa, tapi tanpa kita sedar, secara di luar sedar kita mengakui sebaliknya. Sebagai contoh tuan-tuan puan, ya, suka saya nak ambil satu contoh dekat sini. Tanpa sedar kita syirik, ya, macam mana dalam kes baju kalis peluru. Apabila ditembak peluru, seseorang yang pakai baju kalis peluru tu terselamat. Jadi kita mengatakan seseorang itu terselamat kerana dia memakai baju kalis peluru. Sedang itu salah, tuan-tuan, ya. Salah kerana apa? Kerana sebenarnya Allah yang tidak mengizinkan baju kalis peluru itu ditembusi peluru. Dan kalau Allah nak izinkan tembus baju kalis peluru itu, boleh, ya, boleh, dan yang si pemakainya pun boleh cedera ataupun mati kalau Allah izinkan. Sama juga halnya dengan seseorang yang nak menikam orang yang lain, ya. Jadi bila dia tikam seseorang tu, ya, pisau yang ditikam tu sebenarnya atas izin Allah boleh menembusi seseorang, ataupun mungkin jika Allah tak izin tidak boleh menembusi seseorang, kerana apa yang memberi bekas tu adalah hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua, tuan-tuan puan, ya. Itu kita nak kena perbetulkan kita punya pegangan lah, ya. Itu jangan kita, apa orang kata, jangan kita salah pegang lah, tuan-tuan puan, ya. Perbetulkan balik. Jadi inilah sedikit 3 faktor yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan puan, ya, kenapa kita sukar mendapat kesembuhan lah. Yang berkaitan dengan apa tu, faktor ketiga tadi, iktikad ataupun pegangan kita tadi, ada satu perkara lagi, iaitu apabila kita percaya sesuatu perkara itu ataupun sesuatu barangan itu mempunyai kuasa selain daripada Allah, ya. Sebagai contoh, kita percaya sesuatu batu atau kayu itu boleh memberi perlindungan kepada kita, sedangkan yang memberi perlindungan kepada kita adalah Allah, ya. Jadi bila kita pakai sesuatu benda tu, tangkal, azimat, batu, kayu, tiba-tiba kita dapati gangguan ke atas kita berkurangan, dan kita pun mula percaya bahawasanya benda-benda inilah yang memberi perlindungan kepada kita. Masya Allah, ya. Boleh jatuh syirik, tuan-tuan. Itu kena hati-hati. Dan saya nasihatkan pada mana-mana mereka yang ada gangguan gaib, elakkanlah, ya, daripada menggunakan apa juga jenis tangkal, azimat dan sebagainya, kerana kita takut hati kita ni tergelincir, ya. Sedikit saja kita tergelincir bila kita kata, lepas saya pakai benda ni, saya rasa saya sihat lah, memang benda ni bagus lah, dan kita lupa kepada Allah. Masya Allah, tuan-tuan, boleh jatuh syirik, kerana kita percaya benda tu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan kita ataupun menghalang sesuatu perkara daripada berlaku, sedangkan semua tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, tuan-tuan, daripada saya malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan moga-moga video ni bermanfaat.